Assalamualaikum everyone. You're watching the Palestinian Diaries and I am Tasnim Luqman. The war has not stopped. I'm sorry, let me rephrase that. It's not the war, it's the genocide has not stopped onto the Palestinian people in Gaza. And you know what? It's been very, very heartbreaking. It's been very horrible. It's been insanely destructive. And I think we need to take a step back and understand what has happened, what is to come, and educate ourselves not only about the worldly issues around the globe, but understand how Palestine functions and what it is on Malaysian home soil. What I'm saying here is, how do we educate and how do we understand what's happening in Gaza and how it affects us here in Malaysia? And with me right now is Ustad Muhammad Omar Aiman. He is the head of Palestinian Bureau at Haluan Malaysia. It's a NGO. Thank you so much, Ustad, for coming and joining us. Thank you, Tasnim. Okay, so firstly, I think we just have to understand one thing. A lot of people are asking, could this be the end of the world? Because there are certain hadith, there are certain Quranic verses that people are putting forward that says that, you know, a victory for Palestine could mean the end, could mean Armageddon for all of us. Can we just clarify and understand what actually is the whole context of the situation? Actually, it's not the time yet. Okay, it's not the time yet. It's not the time yet. You can breathe properly now. Okay, yes. Okay. The situation is Baitul Maqdis will be free first. Okay. And then Islam will lead the world within the Baitul Maqdis as its capital. Okay. And then after that, Madinah will be left behind. Will be left behind. We will left behind. Oh, okay. Then Will no more person atau tak ada orang lagi dah. Okay. Yang akan pergi menziarahi Madinah. Okay. Dan ini jelas disebut dalam hadis kelebihan-kelebihan Madinah. Okay. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini hadis yang tidak dipertikaikan lagi. Okay. Last person yang akan pergi ke Madinah, dia bukan pergi nak ziarah Nabi, dia bukan pergi nak iktikaf di Masjid Nabi, tapi dia hanya akan pergi untuk bawa kambing dia pergi makan tumbuh-tumbuhan di sana. Oh, okay. Dan dia mati on the way perjalanan dia pergi ke Madinah. Okay. Dan hadis, boleh kalau kita baca sedikit hadis yang menceritakan tentang susunan peristiwa itu, adalah hadis yang disebutkan daripada Nabi SAW, daripada Muaz bin Jabal, yang mana mengatakan Umranu Baitul Maqdis. Umrah ni maksudnya kemakmuran. Okay. The precious time of Baitul Maqdis mean kharabu Yasrib, the demolish of Madinah. Okay. And kharabu Yasrib, the demolish of Madinah, khurujul Malhamah, will be the Armageddon. Okay. The big war, very, very big war, and never seen in history. Wa khurujul malhamah fathu Qastantiniyah, and ending of the war will be freed of Constantine. Constantine means Turkey. Okay. Kenapa? Istanbul. Okay, kenapa the free of Constantine? So we will see the occupied of Turkey second time. Okay. Or maybe it means the next Constantine, what Rasul mean by Italy or Vatican. Okay. Because in another hadith, la taftahanna al-Qastantiniyah, hadith about Fatih free Constantine. The Sahabah asked Rasul, which Constantine first? And then Rasulullah SAW say Rome Timur. Okay. Byzantine di Istanbul.
Okay. Means next will be Constantine in Western. And this hadith can we understand by two meaning. Okay. Sama ada Turki akan dijajah semula dalam peperangan merebut Baitul Maqdis. Okay. Satu. Yang kedua, Turki tidak dijajah, tetapi kemenangan itu akan berlanjutan sehinggalah ke Eropah, ke Itali. Okay. Meaning the Islamic. The Islamic will control the Europe will control Europe maksudnya. Also. Okay. Because all of the world have been received Islam since the beginning. Okay. Except Europe. Okay. And also America was Islam country before. Okay. If you read more about Cherokee and so on, okay, you will see the Native they are Muslim. The Native Americans, the native, all of them was Muslim before. Oh ya ke? Okay, that's interesting for me. Ini sejarah. Okay. Dia kena buat sejarah dunia pula. Okay, itu lain pula. Okay. Alright. Kemudian hadis ini disambung, Nabi kata wa fathul Konstantiniyah khurujud dajjal. Dan pembukaan Konstantiniyah yang kita ada dua kemungkinan ini akan membawa kepada keluarnya Dajjal. Lambat lagi. Dajjal keluar lambat lagi. Okay. Okay, you mentioned tadi earlier before our recording that ada macam 30 tahun selepas tu baru benda akan berlaku lah kan? After the inspection of power of Islam, is it? 30 tahun itu datang daripada jangkaan ataupun kiraan kita bahawa satu generasi. Okay, satu generasi. Satu generasi means 20 ke 30 tahun. Okay. Jadi kita merasakan bahawa Islam will lead before the end of the day. Okay. Satu generasi 30 ataupun 20 tahun lebih kurang. Kerana satu generasi itu dulu 30 tahun, sekarang ni dah disingkatkan ke 20 tahun. Mungkin dia akan dikembangkan balik ke 30 tahun. Macam mana kita baca ialah mengikut umur manusia lah. Okay, Purata umur manusia ni pergi berapa tahun. Average lifespan tu lah kan. Average lifespan. Okay. Lepas tu ada lagi kita nak kena understand ke untuk rakyat Malaysia in terms of Armageddon? Kita nak kena faham bahawa peperangan yang dimaksudkan dengan peperangan akhir zaman ataupun Malhamah Al-Kubra itu, dia tidak berlaku dalam keadaan sekarang ini. Okay. Kerana keadaan yang apabila menuntut berlakunya Malhamah Kubra tu, Malhamah Kubra ni adalah satu dipanggil permulaan kepada tanda besar kiamat. Malhamah Kubra tu apa? Armageddon tu lah. Oh, okay. Okay, Armageddon. Okay. Peperangan besar tu adalah permulaan kepada tanda besar kiamat. Okay. Yang mana Nabi sebut bila terputusnya rantai itu akan lurut daripada biji-bijinya tu satu persatu dengan cepat. Macam biji tasbih, karung tasbih tu bila kita putus akan lurus satu persatu tu tanpa kita sempat kira pun. Jadi begitulah berlaku Malhamah Kubra, kemudian berlaku keluarnya Dajjal. Mana ini semua berlaku sekarang sangat pantas. Okay. Mungkin tempoh peristiwa ini tak sampai pun 5 tahun. Okay. Okay. Jadi daripada satu sampai satu. Sebab kita kata Dajjal keluar kat dunia ni, dia jangka hayat dia selepas dia keluar dan dia munculkan diri dia tu hanya beberapa hari je. Oh, okay. Tetapi ada satu hari tu dirasai seperti setahun. Okay. Hari kedua rasa seperti sebulan. Hari ketiga berasa seperti seminggu. Kemudian hari-hari yang lainnya adalah sama seperti hari-hari kita. Oh, okay. Jadi hanya lebih kurang sebulan je dia duduk dengan kita. Kalau dia duduk lama dengan kita, habis. Okay. So I think everybody can like calm down right now. Kita boleh refocus our efforts kepada keadaan di Palestine right now first lah, before we start thinking about end of the world and Imam Mahdi and Dajjal semua ni lah. So generally, like I want to understand, Haluan does educational programs and products for Malaysians to understand apa berlakunya di Palestine. Why is it important for Malaysians, especially I suppose Muslims, to understand why is it so important for us to protect
the Palestinian land and also Al-Aqsa. Because I think semua orang tahu Al-Aqsa tu apa. Tapi kenapa pentingnya moving forward? Kenapa kita tak boleh agree to the two-state policy? Kenapa kita tak boleh agree kepada why can't we just take the Palestinians out from the land? Because we need them to stay there, right? But why? I don't think people understand fully why. Okay. Sebelum kita pergi jauh, sebenarnya isu Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini adalah isu ummah ini. Kerana kalau kita perasan, kalau kita faham, ayat-ayat yang menyebut tentang Baitul Maqdis, bahkan Masjid Al-Aqsa ni disebut sekali saja dalam Quran. Yang mana dalam ayat surah Al-Isra' itu Allah sebut, ayat pertama dia Allah kata, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Jadi ayat ini membawa maksud kepada kita cerita tentang Isra', perjalanan malam Nabi SAW daripada Masjidil Haram, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, iaitu Masjid Al-Aqsa. Dan di sini saja disebut Masjid Al-Aqsa. Di tempat-tempat lain disebut Baitul Maqdis, disebut Aqsal Ard dan sebagainya. Dan kenapa disebut Masjid Al-Aqsa? Kerana dia adalah masjid yang jauh daripada Masjidil Haram. Aqsa ni jauh. Okay. Jadi ayat ini turun sebelum hijrah. Sedangkan ayat-ayat jihad semuanya turun di Madinah, ayat-ayat Madinah. Dan ayat-ayat Masjidil Aqsa ni semuanya turun sebelum hijrah. Dan yang kita tahu bahawa ini dipanggil ayat-ayat Makkiyah. Kita masuk ulum Quran pula ni. Banyak disiplin kita langgar hari ni. Tak apa, asalkan orang faham. Jadi daripada Masjidil Aqsa ini yang kita sebut ini diturunkan di Makkah, dan kita mengetahui bahawa ayat-ayat Makkiyah ini antara ciri dia ada beberapa ciri. Yang pertama, dia menyebut ya ayuhan nas. Dia tak sebut ya ayyuhallazina amanu, dia tak sebut ya ayyuhal munafiqun ke apa, dia tak ada. Dia ya ayuhan nas, ya ayyuhal kafirun, itu yang dia sebut. Yang kedua, ciri dia ayat dia pendek-pendek, tidak panjang. Yang ketiga, bahasanya agak straightforward dan keras. Tetapi ciri yang kita nak highlight dekat sini adalah dia membicarakan tentang ayat-ayat akidah. Bukan ayat-ayat syariat. Ayat-ayat syariat majoritinya di dalam apa kita panggil, dalam madaniyah. Ayat-ayat madaniyah ataupun surah-surah madaniyah. Jadi bila kita sebut ia adalah diturunkan di Mekah, di era Mekah, maka ini adalah akidah kita. So it's part of us as Muslims. Dia part of our faith. Bukan apa syariat. Dia adalah sebahagian daripada pegangan kita. Yes, akidah is our pegangan, right? So macam mana kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah? Macam mana kita kata tidak ada Muhammad itu adalah Rasulullah? Kita kata tidak akan berlakunya hari akhirat, akan berlakunya qada dan qadar yang telah ditentukan itu akan pasti akan berlaku. Kita beriman dengan malaikat. Jadi begitu juga kita kena beriman bahawa Baitul Maqdis ini adalah tanah suci umat Islam. Dan tanah yang diberkati. Berkati ni apa dia? Berkati ini kita akan terus menerus mendapat kebaikan di dalamnya. Dan di dalamnya itu ada dua pemaknaan yang boleh kita faham. Double meaning lah. Keberkatan. Pertama, di dalamnya itu adalah di dalam tanahnya, mana kita tinggal di sana kita akan hidup dengan keberkatan. Sehingga duduk dalam perang pun orang boleh happy. Ini benda tidak berlaku di tempat lain. Kalau kita tengok di Masjid Al-Aqsa, dia orang diserang oleh Israel dalam Masjid Al-Aqsa. Israel keluar, dia orang happy. Serang lagi, keluar lagi, happy lagi. Dan ini tidak akan berlaku di tempat lain. Orang akan tinggalkan tempat itu. Tetapi ini adalah bukti keberkatan dari segi tempatnya. Yang kedua, keberkatan siapa yang mengikuti isu ini dan memperjuangkannya. Jadi mereka akan merasai keberkatan hidup mereka. Jadi kalau nak tahu, kena join dululah perjuangan ini.
Oh, rasa nak cerita Yes. payah. But when we talk about perjuangan tu, it can be in many forms lah kan. Like Ya. just creating awareness. Media adalah salah satu daripada perjuangan yang besar Okay. dalam isu ni. Jadi banyakkan lagi program seperti Program ini macam ni. dalam Sinar Daily, insya-Allah kru ini akan rasa keberkatan hidup mereka berbeza. I totally believe in everything, no doubt. Sebagai orang Islam, sebagai in just about the whole everything, the whole situation right now. Tapi I nak tahu kalau apa orang Malaysia dan orang Muslims nak cakap bila orang belah sana atau orang yang tak percaya atau orang yang neutral argue that kenapa tak boleh share tanah dekat situ, kenapa tu tempat Jews juga, tu tempat orang Christians juga. When people argue that oh no, the Jews were there first, all these claims made by the Zionists. What should we say? What should be the answers? Okay, let us not answer it, Okay. but we take the answer from the Judaism. Okay, from the book, from their apa? For the Judaism. Okay. You said that the Jews ada hak juga di sana. Yes, I'm not saying it. I'm just giving an example. Okay. You just said from somebody lah. Okay. Tapi bila kita tengok, bila peperangan berlaku, orang yang antara grup yang mula-mula akan protes peperangan itu adalah Judaism. Yes. Geng-geng Yahudi yang ada di Amerika, yang ada di Palestin sendiri. Hari ni sampai hari ni mereka ditangkap, dipukul, dibelasah oleh tentera Israel kerana mereka against the occupation dan against the apartheid system. Yes. We see it ourselves in the videos semua kan. Sebab apa? Kenapa Judaism sendiri menolak agresif ini, tindakan aggression ini? Kerana yang pertama, mereka sebenarnya telah dilarang untuk mendekati Baitul Maqdis. Bukan Masjidil Aqsa, tapi Baitul Maqdis itu sendiri. Okay. Baitul Maqdis itu dipanggil hari ini disebut sebagai Jerusalem, Yes. sebagai Al-Quds, Old City dan sebagainya. Yes. Jadi mereka sebenarnya dalam kitab mereka telah menghalang mereka untuk memasukinya. Okay. Tetapi dia ada satu aliran dipanggil Zionism. Yes. Zionism ni apa dia? Mereka ini menjadikan doktrin-doktrin politik dan hasrat-hasrat politik mereka itu sebagai akidah, sebagai pegangan agama. Jadi ini yang Judaism marah dengan Zionism ni. Okay. Kerana mereka mengubah agama untuk justifikasikan dia punya gerakan-gerakan politik mereka. Dan kita faham bahawa idea untuk duduk di Baitul Maqdis ini, untuk take over Baitul Maqdis ini, idea baru. Okay. Sedangkan kita tahu bahawa Bani Israel ataupun Israel itu sendiri stand for Yaqub alaihissalam dan mereka telah wujud lama. Yes. Dan tidak ada sebarang perbincangan bahawa mereka kena ambil Baitul Maqdis dan sebagainya. Okay. Dan kita pun tengok dalam sejarah kenapa mereka bertebaran di Eropah tidak duduk di Baitul Maqdis kalau betul mereka diminta untuk mengambil Baitul Maqdis. Ya, kenapa Holocaust berlaku di Jerman tidak di Palestin? Ya, exactly. Jadi kerana memang ada dalam kitab mereka tidak boleh masuk ke dalam tempat itu. Tempat itu dilarang untuk mereka. Okay. Jadi berada di situ adalah berdosa. Tetapi apa berlaku hari ini? Ibadah yang terbaik untuk mereka adalah di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan benda ni gradually diletakkan. Bukan on the spot. Kita dapat tengok baca-baca Talmud, memang dia orang kena buat ibadah dekat sini. Tak, dia gradually dimasukkan. Okay. Dan pindaan-pindaan itu ada catatan sejarahnya. Dan inilah yang Judaism marah. Dan sebab itu kita bukan kita yang menafikan, memang mereka tidak ada sebarang kaitan dengan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Okay. Mereka tidak ada sebarang kaitan. Tidak ada sebarang tuntutan untuk agama mereka untuk mereka berada di situ. Bahkan Masjidil Aqsa ini tidak pernah ditukar namanya sepanjang sejarah sebagai Masjidil Aqsa. Dia adalah masjid daripada dulu sampai hari ini. Seperti mana Masjidil Haram daripada zaman Nabi Adam AS
Nabi Adam orang yang mula membina Masjidil Haram dan membina Masjidil Aqsa. Jarak antaranya adalah 40 tahun. Sejak daripada itu, semua kitab-kitab Samawi mengatakan ia adalah masjid. Tapi hari ini mereka kata mereka nak kena robohkan Masjidil Aqsa untuk membina Haikal Sulaiman ataupun Solomon Temple. Yes. Di sebelah dia site yang dia orang pilih itu adalah site Kubah Sakhra tu. Rock Dome tu. Yes. Jadi ini adalah pemalsuan sejarah. Dan memang orang Islam yang berfikir tentang apa masalahnya kita kongsi. Memang orang ini dia buta sejarah pertama, masalah. Yang kedua, dia buta juga agama dia. Jadi tidak pernah berlaku keamanan di dalam dunia Islam, di dalam sejarah dunia ini, di Baitul Maqdis untuk 3 agama, melainkan zaman pemerintahan Islam. Meaning? Maksudnya macam masa pemerintahan Islam akan ada? Masa pemerintahan Islam, kita telah memerintah Baitul Maqdis ini sejak ribuan tahun. Bermula dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buka Baitul Maqdis 15 Hijrah. 4 tahun selepas Nabi wafat, Baitul Maqdis telah dibuka oleh Sayyidina Umar. Dan diperintah sampai zaman Salibiyun, barulah Masjid Al-Aqsa tu jatuh ke tangan orang-orang Kristian, bukan orang Yahudi. Dan Masjid Al-Aqsa dijadikan stable saja, bukan dijadikan tempat ibadah. Oleh tentera salib. Mereka letak kuda-kuda mereka dan jadikan Masjid Al-Aqsa ni tempat yang hina lah. Pembuangan sampah dan sebagainya. Sehinggalah Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi membukanya semula selepas peperangan yang panjang. Dia kempen dia tu makan masa 20 tahun. 22 tahun lebih kurang. Jadi pada zaman itu, bila Salahuddin Al-Ayyubi memerintah, orang Yahudi tidak diusir. Pada zaman Sayyidina Umar memerintah, orang Yahudi tidak diusir. Orang Kristian boleh mendirikan ibadah-ibadah mereka, mereka tidak diusir. Begitu juga zaman Salahuddin Al-Ayyubi memerintah dan zaman seterusnya itu. Sebab itu kita melihat kewujudan orang Yahudi di dalam bumi Palestin itu. Tetapi sangat sedikit lah, kerana mereka tidak ada kena-mengena pun dengan tanah tu. Dan mereka sendiri telah meninggalkan tanah itu beberapa kali. Pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Yusha bin Nun, pada zaman Nabi, banyaklah Nabi yang telah, padahal Nabi-Nabi mereka ni mereka tinggalkan. Dia bertinggal dengan Nabi-Nabi mereka. Dan kita dapati bahawa zaman Nabi SAW lahir, mereka berada di Madinah, ada di Yaman, ada di merata-rata. Dan mereka sendiri menanti-nanti Nabi yang baru untuk kembali memerintah dunia ini. Dan mereka tidak merasakan mereka akan memerintah dunia di Baitul Maqdis. Ini adalah satu penipuan sejarah. Dan kita, kalau kita study dalam YouTube je, tak payah pergi universiti pun. Study dalam YouTube, kita cari 10 dokumen palsu yang mengubah sejarah. Antaranya adalah The Protocol of King Zion. Dia hanyalah satu protokol yang palsu, tetapi telah mengubah sehingga berlakunya Holocaust, mengubah pemikiran Yahudi dan sebagainya, dengan tuntutan Theodor Herzl kepada Sultan Abdul Hamid Khan yang kedua semua. Buku tu dia jumpa, ini tak dapat dibuktikanlah secara fakta, tapi di buku tu dia jumpa oleh peninggalan ayah dia. Ada satu catatan, dan buku itu kemungkinan ditulis oleh ayah dia ataupun Tok Wan dia lah. Jadi dia dalam bentuk diary. Dalam tu ada sebut tentang Baitul Maqdis. Jadi daripada situlah dia start gradually membina ideologi Zionism ni lah. Zionism. Yang mana kita tahu 1887 kot. Mereka telah menubuhkan Zionis. So dan dari situlah baru bermulanya idea nak bawa orang Yahudi berkumpul di Masjid Al-Aqsa. Yang tu yang diorang kata like home, macam returning to the home lah. Tanah yang dijanjikan. Promised land semua lah kan. Tapi adakah Al-Quran tak cerita kat kita benda ni akan berlaku? Adakah benda ini di luar pengetahuan orang Islam? Tak. Surah Al-Isra' menceritakan. Syekh Mutawallah Sya'rawi dalam tafsir daripada surah Al-Isra' ayat 104. Dia kata lepas dia membaca ayat tu, dia kata sekarang ni
barulah aku tahu bahawa untuk orang Islam ini kembali, permulaannya adalah penjajahan Baitul Maqdis. Okay. Ayat 104 tu Allah sebut bahawa bila datang janji yang terakhir untuk memenangkan orang Islam dan mengalahkan orang Yahudi ini, maka Allah telah mendatangkan orang Yahudi ini, Bani Israel ini didatangkan ke tanah itu lafifa, daripada merata ceruk. Okay. That's what's happening Pada 1948. Okay. Dan kita tak baca ayat tu. Kita kata ini apa perancangan British dan semua. Yeah. Sebenarnya perancangan mereka itu telah Allah dedahkan kepada kita. Okay. Dan ini adalah kronologi yang kita telah lambatkan prosesnya kerana kejahilan kita dengan Al-Quran. Jadi kerana kita jauh dengan Al-Quran dan kita lambat nak faham benda ni. Yeah. Jadi sehingga orang di tanah Arab itu berperang dengan Yahudi pada awalnya adalah perang perkauman. Yeah. Semangat nasional Arab. Sehinggalah akhirnya Hamas ditubuhkan dengan kesedaran Islam yang dibawa oleh Syekh Ahmad Yassin pada anak-anak murid dia dan sebagainya. 1987 baru Hamas ditubuhkan. Baru bermulanya penentangan itu atas dasar akidah. Oh ya. Sebab tu kita tengok Arab tak pernah menang dengan Israel sejak 1948. Tak pernah menang. Walaupun kita nampak adalah sikit boleh kita claim kemenangan 1973 punya perang. Ya, ya. Lepas 50 tahun barulah Israel menerima pukulan yang sebenar pada 7 Oktober baru ni. Yes. Dan itu adalah apa kita panggil ulang tahun kekalahan dia pada yang ke-50 dengan Mesir pada 1973, 7 Oktober juga. Oh, really? Okay. Sekarang ni pun 7 Oktober juga, 2023. Jadi selepas 50 tahun ngam. Tak kurang sehari pun. Tapi I mean Hamas mesti tahulah benda ni. That's why dia buat on the 7th tu kan. Okay, that's very interesting. Tapi okay, moving forward dekat Malaysia ni, macam mana, what is Haluan doing untuk educate, and because kita dah nampak Solidarity Week, Palestine Solidarity Week dekat sekolah-sekolah Malaysia lah in general. So what's your take on how we are educating the children and the students? First, let's talk about the children, but then let's talk about adults in general. But what do you think about the penerapan education on Palestine dekat sekolah-sekolah kat Malaysia? Okay, kita selalu isu Palestin ini akan datang kepada kita bila berlaku peperangan. Betul. Bila berlaku serangan. Seasonal, right? Kita seolah-olah nak kena ada orang kena bunuh dulu baru kita, oh Palestin. Ya, tapi dekat Malaysia pun memang macam tu in a way. Dekat Malaysia lah. Kita maksudnya macam ada orang kena bunuh dekat kawasan ni baru nak strict polis. You know things like that. Macam kita ni ada kena trigger baru kita nak buat. Kita sangat react punya masyarakat lah, masyarakat reaktif. Bukan proaktif kan. Jadi untuk mengubah keadaan ini, kita telah mengubah dasar pendekatan kita daripada isu ini kepada pendidikan. Okay. Kerana segala-galanya kita percaya segala-galanya tidak akan dapat diubah sehinggalah minda itu diubah. Okay, jadi kita telah initiate satu program yang kita panggil sebagai Akademi Baitul Maqdis. Okay. Belum ditubuhkan, tetapi kita sedang merangka kekuatan untuk menubuh Akademi Baitul Maqdis. Yang mana Akademi Baitul Maqdis ini kita ada 3, sekarang sini sudah ada 3 modul. Okay. Pertama, modul basic untuk orang-orang yang menggerakkan isu ini faham sebenarnya apa isu Baitul Maqdis yang sebenar. Okay, yang pertama. Kemudian kita dah ada modul yang kedua, bila ada lanjutan daripada basic itu, kita pergi kepada basic tapi for advance. Okay. Jadi pada tahun ini kita perkenalkan yang ketiga, iaitu basic for educator. Okay. Basic for educator ni kita mulakan dengan membina apa kita panggil training kepada guru-guru tadika. Okay. Mereka akan diperkenalkan dengan modul-modul untuk kanak-kanak, untuk pendidikan kanak-kanak, untuk mencintai Baitul Maqdis, untuk mengenali Baitul Maqdis, memahami sejarah dia. Jadi kita pergi kepada betul-betul exact apa kita panggil knowledge punya movement lah.
dari segi menulis buku, buat modul, bina dia punya alat bantu mengajar dan sebagainya. Kemudian kita juga sebelum ini pernah menyediakan apa kita panggil kapsul, 10 kapsul Baitul Maqdis. Okay. Dan benda tu boleh didapati di YouTube lah. Okay. Kita upload ke YouTube. So basic explanations lah untuk how teachers can. Yang kapsul tu bukan. Kapsul tu sebelum ni. Ini yang apa teachers ni yang baru ni. Okay. Jadi untuk orang awam dapat secara ringkas tapi tak boring lah. Kita buat 5 minit je. Okay. Dengan video visual yang kita rasa menarik lah, tak tahu lah orang tengok menarik ke tak. Okay. Jadi perkara itu kita garapkan dalam tempoh yang singkat dengan keupayaan yang kita ada untuk menerangkan main fokus terhadap nak memahami isu Baitul Maqdis ini. Kemudian kita juga telah mengeluarkan buku-buku terjemah untuk isu ini, antaranya pemurnian istilah. Kenapa kita guna Baitul Maqdis, kenapa kita tak guna Jerusalem, kenapa kita tak guna perkataan-perkataan lain, Al-Quds, nama-nama lain. Kenapa kita guna Baitul Maqdis? Jadi kita terang benda tu, walaupun benda tu sangat kita panggil sangat falsafah. Kenapa? Jadi kenapa? Kerana ialah perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW. Okay, alright. Bila Nabi merujuk kepada tanah ini, Nabi menyebutnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis is like the whole of Jerusalem tu lah. Baitul Maqdis dalam sirah dia melingkungi, maknanya kalau kita hari ni sebut Palestin, Palestin ni tak pernah disebut dalam manuskrip awal sejarah dan juga manuskrip awal Islam. It's a country yang was tetapi mungkin dia datang kemudian, tapi sebab bila zaman British masuk tu nama dia dah Palestin lah. Okay. Tetapi Baitul Maqdis yang kita maksudkan, dia peta dia sedikit berbeza. Kerana dia akan mengambil bila kita cerita Baitul Maqdis punya istilah ini, Jordan belum ada. Dan dia adalah zaman Nabi, right? When we're talking about benda ni kan. Jadi jangan orang kata, oh ini benda lain pula ni. Ni dah modern. We're looking at the modern map, jadi, right? Bila kita sebut Baitul Maqdis, dia ada peta dia sendiri. Okay, maybe you could describe dia lebih kurang, kalau kita nak sebut sekarang ni Baitul Maqdis itu, dia adalah daripada laut sampailah ke Jordan, lepas Jordan sikit. Besar. Dia agak besar, tapi dia dalam bentuk bulat, tak macam bentuk sekarang. Dan peta ni kita ada dalam segi grafik dia. Dia ada lukisan peta semua. Tapi kat sini tak boleh tunjuk lah. Tapi apa yang kita nak sebutkan kat sini, bahawa kita nak kena faham bahawa tanah yang diberkati adalah Baitul Maqdis, bukan Palestin. Palestin ada bahagian yang tak termasuk. Dan bila kita sebut Baitul Maqdis, ada bahagian yang tak ada dalam Palestin hari ini adalah Baitul Maqdis. Adalah termasuk. It's like the modern day map doesn't apply to Baitul Maqdis specifically lah kan. It's like a mix of Palestine and Jordan and the surrounding areas lah kan. Sebab kita tahu peta hari ini Said Pico yang from garis. Exactly. Dia orang yang buat pun. Jadi maknanya kita nak cerita payah lah kan. Tapi apabila kita bercakap tentang Baitul Maqdis, kita akan nampak isu itu lebih besar. Pertama. Yang kedua, orang yang berada di kawasan yang lebih luas merasakan ini adalah isu dia. Dan antara yang menariknya, Gaza tak duduk dalam Baitul Maqdis. Gaza di luar Baitul Maqdis. Tetapi itulah yang sedang mempertahankan Baitul Maqdis. Tapi kalau Gaza tak ada dalam Baitul Maqdis, tapi sekarang dia dalam Palestin. Sekarang dia dalam Palestin, tapi dalam peta tu dia tak duduk dalam Baitul Maqdis. Then why is Gaza being under siege teruk sangat if the Baitul Maqdis tu is actually in the West Bank? Sebab tu kita antara benda yang menariknya, Baitul Maqdis ini tidak pernah dibebaskan daripada orang dalam Baitul Maqdis. Zaman Sayyidina Umar, dia telah datang daripada Mekah, Madinah kan? Daripada Madinah. Dan tentera itu telah datang daripada pembebasan Mesir, pembebasan Parsi. Dan kemudian mereka membebaskan Baitul Maqdis.
Kemudian apabila zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin sendiri adalah Kurdi. Az-Zanki adalah lebih kepada orang yang berada di sekitar Iraq sana. Okay. Jadi mereka ni yang membebaskan Baitul Maqdis daripada salib. Jadi hari ni kita tengok Gaza yang lead pertahanan Baitul Maqdis ni. Yes. Dia juga daripada luar. Yes. Kalau ikut peta Baitul Maqdis dia di luar. Okay, now I get Jadi it. maknanya dia masih lagi meneruskan tradisi yang sama. Yeah. Cuma kita merasakan ini tidak akan berlaku tanpa pembebasan Mesir, tanpa pembebasan Syria. Okay. Jadi bila kita sebut penjajahan Baitul Maqdis, maka sekarang ini isu itu lebih besar berbanding dengan penjajahan Palestin. Okay. Jadi apa kita sebut, kita kembali kepada perkataan sunnah itu, maka perjuangan ini akan lebih dekat untuk diberkati dan mencapai tujuan kemenangannya. Jadi kalau kita kata perang istilah ni pun banyak kita nak kena lawan ni. Yeah. The terms and concept and dan ideology dia. Itulah permulaan peperangan pemikiran. Yes. Jadi, jadi kita rasa itulah satu medan yang sangat mencabar dan kita kena sahut jugalah sebagai NGO. Kita ambil tanggungjawab untuk bawa pakar-pakar Baitul Maqdis ini, dan antara yang kita bawa sekarang ini adalah Prof. Awaisi. Prof. Awaisi ini jadi rujukan utama dalam agenda Akademi Baitul Maqdis ini. Tetapi di sana ada pakar-pakar lain yang mungkin kita belum bermula dengan mereka lah. Wow. That has been very educating. Sometimes we just need a refresher because kita macam banyak sangat benda and maklumat, and we consume so many things, right, on social media especially. Even apa yang tengah berlaku kat Palestin sendiri pun kita boleh nampak dekat the video dulu. I bet you like 5 or 10 years ago, kita still stuck on TV. We're still being fed like CNN, BBC semua. I mean Western media lah. Western media. Don't need to label names, but Western media. So I think before we end the session sekarang ni for the podcast, what is the major takeaways yang orang Malaysia kena faham when it comes to the fight for Baitul Maqdis and also the fight in Palestine right now against the Israeli occupation? Sebenarnya dalam isu ini, dia bukan penjajahan Israel ke atas Palestin. Tapi ia adalah satu agenda Barat ke atas Timur. Western against Eastern. Sebab tu bila kita tengok, kalau kita kata ini peperangan agama, kenapa Rusia dengan China side pada Islam? Sedangkan Rusia juga ada banyak sejarah darah dia dengan umat Islam ini. China pun masih belum selesai lagi isu Uyghur. Yes, betul. Tetapi apabila kita melihat sebagai ini adalah peperangan Timur dan Barat merebut kawasan yang paling strategik. Salahuddin Al-Ayyubi once said, dia kata, siapa yang memerintah Baitul Maqdis, maka dialah pemerintah dunia. This would go back to terusan the Suez Canal, is it? Tak, Baitul Maqdis. But isn't Baitul Maqdis tu sebab dia pinggiran Suez Canal tu memang di bawah dia lah, di selatan dia. Kemudian di tepi dia Mediterranean. Dan di sebelah sana kita akan pergi ke utara sedikit, dia ada Laut Hitam, Black Sea. Yes, the Black Sea. Jadi di bawah sini kita akan dapat Gulf States. Laut Teluk ataupun Laut Arab ataupun Laut Parsi. Jadi ia adalah memang center of the earth. Di tapak pertembungan Timur dan Barat. Secara geologi, secara demografi, dan begitulah. Masyarakatnya pun adalah masyarakat yang kita pun tak tahu dia orang ni macam mana sebenarnya. Betul. Nampak macam Europe, nampak macam Arab, nampak macam Turki, nampak macam Caucasian. Jadi kita pun dia ada sangat bercampur berbagai budaya, dan dia adalah
kalau kita tengok Ariha tu, Jericho adalah bandar tertua dunia. Yeah. Usianya lebih 5,000 tahun. Dan dia tidak pernah ditinggalkan oleh manusia. Yes. Maknanya dia, kalau kita kata yang lain kan kita nak kena gali, kita tengok kesan sejarah. Ini memang sejarah tu di atas tanah. Yeah. Jadi ini adalah kawasan perebutan. Jadi sampai hari ini Barat belum pernah memerintah dunia kerana Barat belum pernah menguasai penuhnya Baitul Maqdis ini. Okay. Dan dia orang dah try sejak 1919 sampai ke hari ini mereka belum pernah menguasai Baitul Maqdis. Dan mereka sangat merasakan mereka telah hampir dengan kemenangan sebelum 7 Oktober. Kita dah tak sebut dah 7 Oktober. Yeah. Surprise, surprise. Jadi 7 Oktober ini telah menyebabkan mereka kembali kepada kecewa. Sebab tu bila peperangan ini berlaku, ini last kejutan. Okay. Peperangan ini berlaku bila Al-Qassam menyerang Israel pada 7 Oktober. Tanpa perlu dipanggil, mereka menawarkan bantuan. Yeah. Rishi Sunak sampai Yes. ke Israel. Perancis, Jerman, Itali, Jepun, 7 G7 ni. Yes. Dia terus mempertahankan Israel. Tanpa apa-apa. Clearly, it's more than just agama punya benda or anything. It's power, and in some ways, it's about greed and money. Technically, lah kan. So I think people need to realize there is a bigger issue here, kan? Am I right? Yeah. Okay. All right. So Ustaz, before we end, just like your final words for everyone to just understand and where they can go to educate themselves. Okay. Pertama sekali, kita nak kena faham bahawa sumber perlu dijaga. Okay. Jadi kita nasihatkan untuk mereka memandang kepada sumber-sumber timur. Bergantung dengan sumber-sumber timur. Okay. Berbanding dengan sumber-sumber barat. Dah bunyi macam tone pula dia sebut timur barat ni. It's okay. We have to. Okay. Yang kedua, kita nak kena faham bahawa apa yang kita perlu tahu semua telah diturunkan kepada kita dan disimpan sebagai khazanah tinggalan Nabi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kena kembali kepada memahami Al-Quran dan mempelajari As-Sunnah. Kalau kita lepaskan dua ini, kita telah melupaskan sumber yang sangat besar. Khalid Mash'al once said, dia kata kami memerangi Yahudi tanpa perlu kepada sebarang perisikan. Kerana apa yang kami perlu tahu tentang Yahudi, tentang Israel, telah termaktub satu persatu di dalam Al-Quran. Okay. Jadi kami hanya mempelajari Al-Quran, maka kami mengenal musuh kami. Tak perlu kepada intelijen. Yeah. Dan ini adalah real. Sebab kita tengok kenapa Israel tak boleh menang dengan Palestin ini, dengan Gaza ni, bukan Palestin, dengan Gaza ni, sejak 5 peperangan, dan ini peperangan kelima. Dia kalah. Perang 4 hari kalah, 11 hari kalah, 51 hari kalah, 8 hari kalah. Dan hari ini sudah 33 hari, masih belum masuk pun jalan darat. Yeah. Jadi kalau kita kembali kepada sumber yang tepat, itu Al-Quran ini memang apa yang Allah kata, zalikal kitabul la raiba fih, itu adalah kitab yang tidak ada benda yang ragu di dalamnya. Yeah. Jadi kalau kita kembali mengkaji, menyelak, menggali semua khazanah yang ada dalam Al-Quran, kita akan mendapat input yang sangat lengkap, accurate dan juga mencukupi untuk kita buat semua perancangan dalam kehidupan kita personal, kehidupan kita secara sosial, kehidupan kita sebagai sebuah negara, kehidupan kita sebagai company. Semuanya. Saya rasa Karangkaf memang ada modul ni, tak silap saya pernah dengar, tentang macam mana nak mengurus bisnes berdasarkan Al-Quran. Jadi semua maklumat itu telah sempurna. Okay. Jadi surat khabar itu adalah sumber sampingan sahaja. Okay. All right. Thank you so much, Ustaz. Thank you for the session. I think I've learned a lot. I hope you guys have learned a lot. So make sure you guys follow our series, The Palestinian Diaries. It's on YouTube, it's on our websites. Make sure to read www.sinadaily.my and follow our social media platforms.
Thank you so much, and may we have the power to stay strong. Thank you. Bye.